Alhamdulillah, tuan-puan, syukur pada Allah dapat sama-sama kita bersalawat di pagi hari ini. Sama-sama dengan Luqman Yusuf sekali. Yahya pun ikut sekali, masya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak, yang ada cucu kat rumah tak sekolah lagi, boleh ajak. Ni sekejap lagi Luqman sekolah lah ni dengan Yusuf, tak boleh dah ikut dah lepas ni kan. Yang ada cucu, boleh ajak sama-sama salawat ke atas Nabi. Kita bagi salawat yang paling mudah tuan-puan untuk disebut. Paling senang nak disebut. Sama-sama mudah-mudahan bertambahlah berkat dalam rumah kita, dalam ahli keluarga kita, insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita masuk kepada sesi yang seterusnya, iaitu sedikit pengisian lah berkenaan tentang kenali baginda melalui namanya. Iaitulah pada pagi hari ini kita nak masuk kepada nama Nabi SAW Al-Mahi. Nama Nabi SAW Al-Mahi. Apa itu Al-Mahi? Kenapa Nabi SAW dinamai dan digelari dengan nama Al-Mahi? Ini kita akan sama-sama dengarlah. Fadil Ustaz Aslam akan tolong bacakan kitabnya. Pada muka surat berapa? 41. Surat 41. Baik. Okey, baik. Muka surat 41, tuan-tuan. Saya tak boleh nak tengok tepi-tepi ni. Jadi silahkan semak sama-sama berkenaan tentang nama baginda Nabi SAW Al-Mahi. Silakan Ustaz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda bersabda, Anal mahi alladhi yamhullahu biyal kufr. Artinya, akulah al-mahi yang mana dengankulah Allah memadamkan kekufuran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam syarah kitab Dalailul Khairat disebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memadamkan kekufuran seseorang itu seperti mana kekufuran yang dipadamkan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutus pada saat kekufuran tersebar luas di kalangan manusia dan kesesatan ada di mana-mana. Ada yang menyembah berhala, bintang, matahari, bulan, api, binatang dan lain-lain lagi. Baginda menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia tidak mengenal Tuhan. Pada saat itulah baginda diutus dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memadamkan segala kesesatan dan kekufuran. Sehinggalah agama Islam tersebar ke timur dan ke barat, di mana ada sinaran matahari, di situlah sampai agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, alhamdulillah. Itu keterangan tuan-puan sedikitlah penerangan tentang nama Al-Mahi. Jadi di awal tu disebutkan satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mana baginda sendiri sebut ana Al-Mahi, kata Nabi. Aku adalah Al-Mahi. Oleh sebab tu ulama kata salah satu nama baginda Nabi SAW adalah Al-Mahi. Sebab Nabi SAW sendiri mengakui aku adalah Al-Mahi. Tapi Al-Mahi bukan setakat nama macam tu je. Al-Mahi dekat sini ada maknanya, iaitulah apa tadi Ustaz? Yang menghapuskan, yang memadamkan. Yamhullahu biyal kufar. Yamhullahu biyal kufra, kata Nabi, yang mana Allah memadamkan dengan sebab saya. Al-kufra. Nabi sebut Allah yang memadamkan. Tapi biar tu dengan sebab saya. Allah memadamkan dengan sebab saya al-kufra, akan kekafiran. Artinya apa? Nabi SAW menjadi sebab terhapusnya kekafiran. Pada hakikatnya yang memadamkan adalah Allah. Yang menghilangkan kekafiran adalah Allah. Yang memberi hidayah kepada keimanan adalah Allah. Tetapi kita, manusia di zaman Nabi menjadi sebab terhapusnya kekafiran. Bahkan kata pensyarah kitab Dalailul Khairat disebutkan bahwasanya, kita atas kitabnya, bahwasanya tidak ada kekafiran yang dihapuskan
dari atas muka bumi ini seperti kekafiran yang dihapuskan dengan sebab baginda Nabi SAW. Artinya apa? Pada zaman dahulu, orang-orang, nabi-nabi pada zaman dahulu, kekafiran yang terpadam, kesesatan yang terpadam hanya di kalangan umat-umat mereka sahaja, tuan-puan. Kalau Nabi di kalangan bangsa Arab sahaja. Tapi baginda Nabi SAW, kekafiran yang hilang dengan sebab datangnya Nabi SAW itu daripada timur ke barat, semua dapat hidayah. Semua akan didatangi oleh Islam, akan didatangi oleh matahari hidayah seluruh alam ni. Tapi ada yang menerima, ada yang tak menerima. Tetapi di mana ada matahari bersinar untuk zaman sekarang ni lagi lah, di situ akan datang Islam. Tapi ada orang yang Allah bagi hidayah untuk memeluk Islam, ada orang yang tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk Islam. Jadi tapi di mana-mana pun Islam ni datang. Bila datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini menjadi sebab terhapusnya segala kekufuran. Dan di zaman Nabi pula, di zaman Nabi diutus seperti mana malam tadi kita dah bagi tahu, kita dah bahas, itu adalah zaman di mana bangsa Arab sangat rosak pada ketika itu. Duduk bawah, tak boleh naik atas. Duduk. Sini. Kekufuran, kerosakan orang Arab pada ketika itu. Sangat-sangat luar biasa lah. Sangat-sangat luar biasa kerosakan orang Arab pada ketika itu. Kan? Di antaranya tadi disebutkan menyembah berhala tu dah lah tuan-puan. Memang tak boleh nak cerita dah lah. Bismillah. Doa minum. Kemudian di zaman orang Arab dahulu, di zaman Nabi SAW, menghinakan kepada wanita, bahkan anak-anak wanita, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ni akan dikubur hidup-hidup. Mereka menganggap satu aib apabila mereka dapat baby perempuan. Ini zaman ketika Nabi SAW diutus. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul lah. Zaman itu zaman yang sangat-sangat rosak lah kan. Sehingga kan anak-anak perempuan bila lahir je baby, tengok laki ke perempuan, baby perempuan terus kubur hidup-hidup. Macam tu tuan-puan, adat kebiasaan orang Arab pada ketika itu. Tetapi bila datang baginda Nabi SAW, semua tu dirubah. Dihapuskan yang tak elok tadi. Bahkan sebelum Islam, di zaman jahiliyah, sangat menghinakan kepada wanita. Bahkan daripada baby lagi dah dikubur hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Di dalam Islam, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW sangat memuliakan wanita. Bahkan sangat memuliakan kepada anak-anak perempuan. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi ni dalam Islam ni, barang siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dijaga elok-elok. Dijaga elok-elok. Ni Islam yang dibawa oleh Nabi menghargai kepada wanita. Dulu anak perempuan, baby lepas lahir je terus dikubur hidup-hidup. Dihinakan dalam Islam tuan-puan. Dihinakan sebelum Islam. Tapi dalam Islam sangat dimuliakan. Sehingga kan dibagi penghargaan. Siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dijaga dengan elok sampai dia berkahwin, jaga dengan baik. Anak perempuan ni dididik dengan baik, maka dijamin syurga oleh Nabi SAW kedua ibu bapanya. Subhanallah. Sahabat bertanya, kalau 2 orang wahai Rasulullah, 2 orang pun sama, kata Nabi. Kalau 1 orang wahai Rasulullah, 1 orang pun sama, akan mendapatkan kelebihan yang sama. Di sini nak tunjuk bahwasanya baginda Nabi SAW menghapuskan segala yang tak elok, segala kesesatan tadi, perkara yang tak baik, perkara yang buruk tadi, dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, semua itu dihapuskan. Macam mana keterukan di dalam bangsa Arab menyekutukan Allah, sehingga di tepi-tepi Kaabah tu tuan-puan, begitu banyak berhala. Begitu banyak berhala di sekeliling Kaabah tu. Dalam tempoh masa Nabi SAW berdakwah dalam 23 tahun, semua itu dihapuskan dengan sebab Nabi. Sehingga kan sekarang Mekah dan Madinah di situ, di Mekah ni, dulu tempat orang menyembah berhala. Senang nak cakap pusat kepada penyembahan berhala yang ada diletak di sekeliling Kaabah, berubah menjadi kota suci tuan-puan. Subhanallah, tidak ada kesyirikan dekat situ. Daripada zaman Nabi sehinggalah sekarang. Macam mana Nabi SAW ni, hebatnya baginda Nabi SAW menjadi Al-Mahi, penghapus
segala kekufuran, segala kesesatan, segala kemaksiatan dengan sebab Nabi. Yamhullahu biyal kufra. Kata Nabi, Allah padamkan, Allah hapuskan, Allah hilangkan dengan sebab saya akan kekafiran. Bukan Nabi yang menghilangkan kekafiran itu, Allah pada hakikatnya. Tetapi Nabi menjadi sebabnya. Kita pula macam mana tuan-puan? Ni. Kita tak boleh nak bagi hidayah pada orang. Tetapi kita boleh menjadi asbab hidayah kepada orang lain. Kita teruskan sama-sama perjuangan Nabi. Menegur perkara-perkara yang tak baik. Mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Jadi baik ibu-ibu, ayah-ayah semua. Setakat itulah dulu untuk pengisian tazkirah kita di pagi hari ini. Berkenaan tentang nama baginda Nabi SAW. Al-Mahi. Jadi dah kenal dah. Okey, salah satu nama Nabi adalah Al-Mahi. Al-Mahi ini memadamkan, yang menghapuskan. Apa yang terhapus? Segala kekufuran, segala kesyirikan, segala kejahatan terhapus dengan sebab diutusnya baginda Nabi SAW. Bukan hanya di bangsa Arab sahaja, di negara Arab sahaja, sampailah ke tempat kita ni yang beribu kilometer jauhnya tuan-puan, mendapatkan kesan daripada Nabi SAW yang bergelar Al-Mahi. Kita tak tahu nenek moyang kita dulu. Sebelum datangnya Nabi. Sembah apa kita pun tak tahu tuan-puan. Ini kan sembah pokok ke, sembah gunung ke, sembah bukit ke, tak tahu. Tapi bila datang Nabi, datang Islam, kita dimuliakan daripada menyembah makhluk kepada menyembah Khaliq. Daripada menyembah hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah ni disembah pula kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya. Jadi Allah muliakan kita dengan sebab diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita teruskan lagi dengan bacaan salawat yang seterusnya insya-Allah.